Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada kali ini saya akan menerangkan satu topik baru berkenaan dengan amplitude modulation. Pada pertemuan sebelum ini, saya telah menerangkan berkenaan konsep teknik modulation. Apakah yang dimaksudkan dengan modulation? Mengapakah kita perlu kan teknik modulation dan apakah jenis-jenis teknik modulation yang boleh digunakan. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan salah satu jenis teknik modulation yang dipanggil sebagai amplitude modulation. Baik, jika kita lihat kepada elemen asas dalam communication system, akan terdapat 4 elemen asas, iaitu transmitter, receiver, channel dan juga elemen noise ataupun interference. Baik, modulation ialah salah satu teknik yang digunakan bagi menghantar signal daripada transmitter kepada receiver. Baik, proses yang terlibat di dalam modulation ialah kita mempunyai message signal yang dipanggil sebagai baseband signal, carrier signal dan juga signal yang terhasil daripada proses modulation yang dipanggil sebagai modulated signal. Baseband signal ataupun message signal selalunya mempunyai frekuensi yang lebih rendah, berbanding dengan carrier frekuensi yang berada daripada frekuensi yang lebih tinggi. Jadi proses bagi memuat naik frekuensi rendah message signal, baseband signal kepada frekuensi tinggi yang terdapat pada carrier signal dipanggil sebagai modulation process. Terdapat beberapa kaedah modulation, antaranya amplitude modulation, frequency modulation dan juga phase modulation. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang amplitude modulation. Apakah yang dimaksudkan dengan amplitude modulation? Ialah proses pengubahsuaian amplitude carrier signal, carrier signal in accordance with instantaneous value of baseband signal, berkadaran dengan nilai semasa instantaneous value baseband signal ataupun kita punya message signal. Alright, kita akan tengok dalam bentuk gambar rajah yang lebih mudah untuk difahami. Di bahagian atas ini ialah yang dipanggil sebagai baseband signal ataupun message signal. Kemudian kita akan mempunyai carrier signal yang akan bertindak sebagai carrier, dan ini ialah modulated signal. Dalam AM, amplitude modulation, amplitude bagi carrier signal akan berubah mengikut amplitude message ataupun baseband signal, yang akan menghasilkan modulated signal dengan frekuensi yang tidak berubah, carrier signal. Frekuensi masih sama dengan frekuensi asal carrier signal, tetapi yang berubah ialah dari segi amplitude-nya. Amplitude carrier signal mengambil amplitude daripada message signal seperti berikut, dan akan menghasilkan envelope seperti yang saya lukis di bawah ini. Dia akan dapat seperti berikut.
Okay. Jika kita lihat, frekuensinya tidak berubah, sama, cuma yang berubah ialah dari segi amplitude-nya. Dia berubah mengikut amplitude message signal. Okay. Akan menghasilkan sesuatu yang kita panggil sebagai envelope signal ataupun modulated signal. Okay. So ini ialah amplitude modulation. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan dari segi mathematical calculation, bagaimanakah formula untuk pengiraan dalam konteks amplitude modulation. Okay. Katakan kita mempunyai satu message signal dalam bentuk sinusoid sebegini. Instantaneous amplitude, okay. Ini ialah peak amplitude. Katakan kita mempunyai EM disebabkan message signal. Okay. Instantaneous amplitude ataupun formula bagi signal ini boleh ditulis sebagai berikut dalam bentuk sinusoidal omega m t, di mana EM ialah peak amplitude. Okay, kalau lihat di atas ini, dia ialah peak amplitude bagi baseband signal ataupun message signal. Okay. Omega m adalah frequency of baseband signal. Okay. Omega m boleh juga ditulis sebagai omega m equal to 2 pi fm. Okay. And fm ialah message frequency. Okay. Frekuensi yang kita hantar, signal yang kita hantar ini, frekuensinya ialah fm. Okay. Seterusnya, bagi carrier signal. Okay. Kali ini ialah carrier signal. Sama juga kita boleh menuliskan, katakan kita mempunyai peak amplitude sebagai EC di sini. Persamaan bagi carrier signal boleh ditulis sebagai, kita letak sebagai EC dengan peak amplitude sin omega c t, di mana EC merupakan peak ataupun maximum amplitude bagi carrier signal, dan omega c ialah frekuensi, ditulis sebagai omega c sama dengan 2 pi fc, dan fc ialah carrier signal frequency. Okay, ataupun kita panggil sebagai carrier frequency. Alright. Okay. Seterusnya, apa yang kita akan dapat ialah hasil daripada baseband signal dan juga carrier signal sebentar tadi. Kita akan dapat menghasilkan satu modulated signal. Okay. Modulated signal dalam bentuk envelope ni akan terhasil. So bagaimanakah bentuk mathematical equation untuk modulated signal begini? Ia boleh tulis sebagai saya namakan EAM. Okay, sama dengan EAM sin omega c t. Okay. Jika kamu lihat di sini, kita masih menggunakan omega c, iaitu modulated signal masih menggunakan frekuensi yang sama dengan carrier signal, disebabkan yang berubah ialah hanya frekuensi, tetapi yang berubah hanya amplitude, tetapi frekuensi masih sama. Okay. So ia boleh ditulis juga sebagai EAM sin omega c ditukarkan sebagai 2 pi fc kali dengan t. Okay. So EAM di sini, okay, ialah instantaneous
nilai amplitude pada tempat-tempat tertentu di dalam envelope ini dan diberi oleh persamaan EAM sama dengan EC, iaitu amplitude bagi carrier, tambah dengan instantaneous value bagi message signal. Okay. Jadi apa yang kita akan dapat ialah satu persamaan E, C, EM ialah persamaan yang telah kita gunakan di hadapan tadi, iaitu EM ini. Okay. Alright. So EC plus EM sin 2 pi Fm T. Okay. Dan seterusnya persamaan EAM, baik, EAM ini, okay, bagi envelope bagi modulated signal, seterusnya boleh dimasukkan dengan value EAM sin 2 pi FCT. Kan kita masukkan nilai ataupun persamaan untuk amplitude yang kita tunjukkan sebentar tadi, di mana bersamaan dengan EC EM sin 2 pi Fm T. Okay. And then kalikan dengan sin 2 pi FCT. So ia akan menghasilkan persamaan EC. Okay, kita akan keluarkan EC daripada bracket. Okay, 1 plus EM per EC sin 2 pi Fm T. Okay, and then sin 2 pi FCT. So apa yang terhasil di sini ialah satu persamaan seperti berikut. EC 1 plus EC over EM di sini saya tukarkan menjadi satu constant yang diberi sebagai M sin 2 pi Fm T sin 2 pi FCT. Okay. So apa yang kita dapat di sini ialah satu persamaan bagi envelope untuk modulated signal, di mana M dipanggil sebagai modulation index. Okay. And M boleh dikira dengan formula EM bahagi dengan EC. Okay. Alright. Bagi modulation index ini, okay, M sama dengan EM bahagi dengan EC, yang mana EM ialah peak amplitude bagi message signal and EC ialah peak amplitude bagi carrier signal. Okay. Nilai M mesti berada di antara 0 dan 1. Okay. Walau bagaimanapun, jika M mengambil nilai lebih daripada 1, condition ini kita panggil sebagai overmodulation, dan kesannya ialah dia akan menyebabkan salah satunya ialah kehilangan data losses kepada kita punya proses. Okay. Alright. Dan M juga modulation index, okay, boleh juga dikira dalam bentuk percentage dan kita panggil sebagai percentage modulation M. Okay. Dengan mengambil kira mengalihkan dengan 100%. Okay. So kita akan dapat dalam bentuk percentage. Alright. So ini adalah cara untuk mengira modulation index. So apakah kesan modulation index ataupun bagaimanakah bentuk-bentuk signal, modulated signal
yang mempunyai modulation index yang berbeza. Okey, saya berikan beberapa contoh. Kita ambil M 0.1, modulation index sama dengan 0.5. Contohnya modulation index sama dengan 0.9. Saya ambil 3 contoh. Baik, bentuk envelope bagi M sama 0.1 contohnya, kita mempunyai, katakan saya mempunyai carrier signal sebegini. Okay. Alright. Bagi modulation index 0.1, dia tidak mempunyai bentuk yang terlalu obvious, mungkin agak envelope-nya cuma agak kecil saja di tengah situ. Okey. Okey. Disebabkan beza di antara EC dan EM dan EC terlalu kecil, ya. Jadi kita dapat melihat satu lekuk yang agak kecil. Walau bagaimanapun, jika kita menggunakan carrier signal yang sama sebagai contoh, sebegini katakan, okey, dalam konteks EM sama dengan 0.5, carrier envelope boleh jadi seperti begini. Dia agak jelas lekuknya, okey, disebabkan beza di antara amplitude, peak amplitude bagi carrier signal dan peak amplitude bagi message signal yang jelas. Okey, kalau kita lihat di sini nilai gapnya kecil berbanding di sini yang hampir sama. Okey, so mungkin kita boleh mengagak bagi konteks contoh 0.9 modulation index. Katakan kita mempunyai carrier frekuensi yang sama seperti dua contoh di atas. Okey, kita akan dapat sesuatu yang ekstrim sebegini, ya. Okey, kita mungkin akan dapat sesuatu yang ekstrim, agak jelas dia punya envelope-nya, disebabkan EC per EM nilainya bezanya sangat jauh, iaitu amplitude bagi message signal dan amplitude bagi carrier signal yang sangat besar bezanya. Okay, so ini adalah kesan modulation index. Jadi kalau kita lihat modulation index, kita dah boleh agak bagaimanakah bentuk envelope yang akan terhasil. Okay. Baik, ini satu lagi contoh, bagaimana bentuk signal. Jika kita mempunyai 3 signal seperti begini, ini adalah baseband signal ataupun message signal, ini adalah carrier signal dengan frekuensi yang lebih tinggi, dan inilah modulated signal. Okay. Kalau kita lihat di sini, kita boleh mengagak yang mana envelope ini disebabkan gap yang terlalu besar mempunyai modulation index yang agak tinggi. Okay. Dan seterusnya, jika kita lihat di bahagian hadapan, di mana di bahagian yang tidak ada signal, okay, tidak ada message signal, maka modulation proses tidak akan berlaku. Tidak ada modulation berlaku pada peringkat ini, cuma akan menghantar frekuensi yang sama dengan frekuensi carrier signal. Okay. Walau bagaimanapun, apabila terdapat message signal, maka amplitude modulation berlaku. Okay. Yang mana amplitude bagi carrier signal ini berubah mengikut amplitude message signal. Okay. Ini contoh. Alright, satu lagi contoh, jika kita diberi ataupun kita mendapat satu envelope signal dalam time domain seperti berikut. Okay. Bagaimanakah kaedah untuk mengira modulation index? Okay. So dalam konteks ini, kita memerlukan dua parameter, iaitu modulation index equal to EM bahagi dengan EC. Okay. So bagaimana kita ingin mendapatkan nilai EM dan EC berdasarkan daripada envelope dalam time domain seperti berikut. Okay. So EM, berdasarkan gambar acak ini, EM boleh dikira dengan Emax. Okay. So Emax maksimum tolak dengan
E minimum. Okay, so E minimum di sini. So kita nak dapatkan this one, bahagi dengan 2. Okay, so untuk EC kita akan dapat E max tolak dengan EM. Okay, so EM di sini. So kita akan dapat E max tolak dengan EM. Kita akan dapat signal bagi amplitude bagi EC. Okay, bersamaan dengan E max campur E minimum bahagi dengan 2. Okay, so berdasarkan kedua-dua formula ini, kita boleh gabungkan untuk mendapatkan M equal to EM bagi dengan EC sama dengan, jika kita kembangkan seterusnya, kita akan dapat result seperti begini. So E max tolak E minimum bahagi dengan E maximum plus dengan E minimum. Okay, so ini salah satu cara juga untuk mengira modulation index. Okay, seterusnya satu lagi konsep yang sangat penting dalam modulation, amplitude modulation, ialah frequency spectrum. Jika di sini kita melihat envelope di dalam time domain, ya. Jika kamu tengok di sini dalam axis, untuk x axis ialah dalam bentuk t, iaitu masa. So kita panggil dia sebagai time domain. Alright. Kita juga boleh melihat frequency spectrum bagi modulated signal tadi dalam bentuk frequency index, ya. So apa yang kita akan gunakan ialah bagi frequency spectrum, axis Y ialah untuk amplitude dan axis X ialah bagi frequency. Okay, berbanding time domain signal. Jika time domain, axis ini ialah time, Y axis ialah amplitude. Okay, baik. Bagaimana untuk kita mengira ataupun melakar frekuensi spektrum bagi AM signal? Okay, so frekuensi spektrum bagi AM signal. So kita consider ataupun kita sudah ada satu equation bagi amplitude modulation yang saya tunjukkan sebentar tadi, iaitu EAM dengan seperti berikut. Okay, sebentar. Okay, EC 1 plus M sin omega M T, okay, sin omega C T. Okay, so ini adalah mathematical equation bagi amplitude modulation. Okay, dan kita boleh kembangkan dia menjadi EC sin omega C T plus dengan EC M EC sin omega M T sin omega C T. Okay, jika kita mengambil konsep trigonometri yang kita telah, maybe kamu telah belajar dalam subjek mathematics, okay, bahagian ini boleh dijadikan, boleh diubah mengikut trigonometry equation seperti berikut. Sin A sin B sama dengan setengah cosine A minus B minus 1/2 cosine A plus B. Okay, jadi kita boleh tukarkan kepada equation, bahagian equation ini, okay, mengikut trigonometry equation seperti ini, dan ia akan menjadi EAM EC sin
omega CT plus M isi per 2 cosine omega C minus omega M T minus M isi per 2 cosine omega C plus omega M T. Okay, so kita akan dapat persamaan seperti ini, dan jika kita kembangkan lagi, dia akan menjadi isi sin 2 pi FCT M isi per 2 cosine 2 pi cosine 2 pi FC minus FM T M isi per 2 cosine 2 pi FC plus FM T. Okay, jadi kita ada 3 sub equation di sini, yang mana setiap satu ini mewakili bahagian pertama mewakili carrier signal. Okay, ini adalah carrier frekuensi. Yang kedua ni adalah yang kita panggil upper side lower sideband frekuensi, lower sideband, dan yang terakhir kita panggil sebagai upper sideband. Okay, so jika dilihat ada 3 sub komponen dalam persamaan ini. Okay, so berdasarkan persamaan ini, kita boleh lagi ringkaskan menjadi EAM bersamaan dengan EC sin 2 pi FCT plus M EC per 2 cosine 2 pi F lower sideband frequency T minus M EC per 2 cosine 2 pi F upper sideband frequency kali dengan T. Okay, so apa yang kita ada di sini ialah M EC per 2 dipanggil sebagai spectrum amplitude. Okay, amplitude of spectrum. Okay, M EC per 2. Okay, bandwidth. Okay, bandwidth bagi spektrum ini BW sama dengan frequency of upper sideband minus frequency of lower sideband, samaan dengan FC plus FM minus FC minus FM. So kita akan dapat 2 FM. Okay, so ini adalah 2 parameters yang berkait dengan spektrum di dalam frekuensi domain. So bagaimanakah rupa bentuk spektrum ini? Kita akan dapat melihat sesuatu seperti berikut. So x-axis ialah frekuensi, y-axis ialah amplitude. Okay, so kita akan dapat di bahagian tengah sekali ialah satu spektrum bagi carrier frekuensi, okay, yang diberi sebagai FC, right? And then di sebelah kiri dan kanan carrier frekuensi akan terdapat 2 spektrum yang dipanggil sebagai lower sideband frequency and upper sideband frequency. Okay, so amplitude bagi setiap sideband ini diberi oleh M EC per 2, dan amplitude bagi carrier frequency ialah EC. Okay, so bandwidth, okay,
setiap beza di antara jarak bandwidth ialah FM dan di sini pun FM. Jadi bandwidth sama dengan 2 FM. Alright. So ini ialah frequency spectrum bagi amplitude modulation. Baik. Seterusnya saya akan menunjukkan satu contoh. Okey. Bagaimana kita boleh mengira parameter-parameter yang berkaitan dengan amplitude modulation berdasarkan contoh berikut. Katakan kita ada satu modulating signal. Okey. Formula asas bagi modulating signal diberi oleh EM sama dengan peak amplitude sin omega mt. Okay. Dalam contoh ini modulating signal ataupun message signal juga bersamaan dengan 20 sin 2 pi kali 10 kuasa 2 T. Okay. Right, jika dilihat di sini, kita boleh bandingkan dan kita boleh masukkan value di mana EM bersama dengan 20 FM sama dengan 10 kuasa 2 bersamaan dengan 1000 Hz ataupun bersamaan dengan 1 kHz. Okay. So seterusnya bagi formula bagi carrier signal diberi oleh EC peak frequency untuk carrier signal sin omega c t. Okay. So dalam contoh ini diberi sebagai 40 sin 2 pi kali 10 kuasa 4 t. Okay. So jika kita bandingkan di sini, kita akan dapat peak frequency bagi signal ini, carrier signal ialah 40 dan frekuensi carrier frekuensi ialah 10 kuasa 4 bersamaan dengan 10 kHz. Okey. Jadi bagaimana kita boleh kira nilai modulation index M? Okey. So berdasarkan formula M sama dengan EM bahagi dengan EC. So kita ada nilai tadi 20 bagi dengan 40 sama dengan 0.5 ataupun dalam bentuk percentage modulation sama dengan 50%. Okey. So apakah nilai frequency of upper sideband? Okey, boleh dikira dengan FC plus FM sama dengan 10 kHz plus 1 kHz samaan dengan 11 kHz. Okay. Bagi frekuensi lower sideband, okay, diberi oleh formula FC minus FM dengan 10 kHz minus 1 kHz samaan dengan 9 kHz. Okay. Jadi amplitude bagi frekuensi spektrum diberi oleh formula M EC per 2. So kita akan mendapat sebagai dalam bentuk voltage kita katakan 10 volt. Okay. So M ialah 0.5, EC ialah 40 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 10 volt. Dan berapakah bandwidth? So bandwidth sama dengan 2 kali frequency of message, okay, ataupun message signal. 2 kali 1 sama dengan 2 kHz. Okay. So ini ialah salah satu contoh pengiraan bagaimana kita boleh mengira modulation index, percentage modulation, frequency sideband dan juga amplitude. Juga dia punya bandwidth berdasarkan formula-formula yang telah saya terangkan tadi. Alright. So jadi setakat ini saja saya rasa berkenaan dengan amplitude modulation. Konsep penting yang perlu difahami ialah amplitude modulation, carrier signal, amplitude bagi carrier signal berubah mengikut amplitude bagi
message signal tanpa perubahan pada frekuensi. Okay. So saya rasa itu saja. Untuk pertemuan seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan satu lagi jenis modulation, iaitu frequency modulation. Sekian, terima kasih.